forget to subscribe my channel Hang Dok Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Dok Mana. Mari kita dengar respon Dr. Aziz Bari tentang PAS Kemuka Rayuan keputusan kes hutang harakah. Saya baca detail sedikit. PAS dan dua pihak lain menyatakan rasa tidak berpuas hati terhadap keputusan Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur pada 5 Disember lalu berhubung keputusan kes tuntutan hutang syarikat bekas pencetak harakah. Dua pihak terbabit ialah Jawatansuruhan Agung PAS Taqi Hasan dan penerbit Harakah Galeri Media Serbanika. Okey, mari kita dengar respon daripada Dr. Aziz Bari. Dia hari tak komen macam biasa. Masuk DAP, kenapa tak masuk PAS? Itu soalan mereka pada saya. YB tak start dengan DAP kan? Start dengan PKR dulu. Tak apa, tapi nak ceritanya, sekarang, bila saya cakap soal Islam sebagainya dengan kawan-kawan, kenapa tak masuk PAS? Kenapa masuk DAP? So, apa jawapan YB? Saya kata, memang DAP itu bukan Islam. Tapi kalau kita nak macam ni lah. Ada seorang kawan saya pernah bawa mak dia pergi ke pergi umrah kan. Ya. Lepas umrah dia pergi ke London. Jadi dia menceritakan beza layanan yang dia dapat di Saudi dengan di Heathrow London. Jadi seperti kata yang disebut oleh pernah disebut oleh Grand Mufti of Mesir, Syekh Muhammad Abduh kan. Dia pergi melawat ke Paris tahun kurun ke-18 19 itu. Dia kata saya datang, saya pergi melawat sebuah negara yang bukan Islam tapi ada Islam. Balik ke negara saya, negara Islam, tapi tidak ada Islam. Orang Islam dia ada. Jadi saya fikir, dan soalan DAP dan PAS itu jawapan saya kot. Ada parti Islam tapi tak nak bayar hutang. Apa benda? Oh. Ada? Ada kan? Dia masuk mahkamah. Dia masuk mahkamah. Dia rayu lagi. Tak mengaku lah tu. Tak nak bayar? Tak nak bayar. 600,000 lebih. Bukan baru, saya tahu lama sebenarnya ni. Sampai kawan tu masuk hospital. Ya. Betul lah. So, bagi saya lah kalau... Sedangkan dalam ajaran Islam jelas ya bahawa orang mati syahid pun Ya. kalau ada hutang kena tunggu dua. Dan saya difahamkan Rasulullah SAW itu enggan mensolatkan jenazah yang ada hutang ni. Ya. Jadi yalah, betul kan saya sebab sekarang ni takut akan di luar kan jadi kecoh lah kan tak? Betul lah. DKP kan. Tapi Sekarang ni sebut sikit. Saya pernah dengar lah maksudnya betapa hutang itu menjadi satu benda yang penting dalam Islam tapi dia tak nak bayar. Ya. Saya tak tahulah, mungkin dia kata silap itu tak Ya, tapi itu Wabi, berlaku mahkamah. sepengetahuan saya yang saya baca, sirah yang saya baca, Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan apabila kamu menggajikan orang itu, Ya. kamu sebelum kering kamu kena bayar sebelum peluh dia kering. betul. Ini bukan peluh kering ni, Wabi. 20 tahun. Aduh, sampai hati mereka melakukan begitu, sampai kawan masuk hospital. Tapi, ialah kalau nak bercakap soal Jadi pada saya Islam itu bukan pada zahir lah. Jadi saya boleh katakan mungkin DAP tidak Islam dan dia pun tak pernah klaim apa-apa pun, tapi dia tak korup. Dia tak ada sampai ke mahkamah tak bayar gaji, tak bayar APF ke. Ya. Jadi saya fikir dari segi itu dia Islam dan dia tata kelolanya baik. Ya. Dan saya melihat apa-apa pun yang Muhammad, soal itu mungkin soal individu. Ada juga yang kalangan pemimpin yang masih lagi dalam perbicaraan di mahkamah dan sebagainya. Bagi saya selalu meletakkan no one is guilty unless proven by the court. Tak, ini civil bos. Wah, ni kes civil. Kes civil. Bukan jenayah. Hutang lah. Hutang. Lah. Tak, yang Muhammad biasa dengan PAS ni. Takkan yang Muhammad tak tahu. Budaya mereka macam mana yang Muhammad? Dia ada walak tu. Jadi kesetiaan yang unquestioned, yang mutlak itu ada kan. Yang saya akui, semua parti ada macam tu, cuma nama je lain. Ya. Dalam DAP pun 2 kali 5 je. Tapi cuma dia tidak mendasarkan kepada nas ataupun doktrin agama lah kan. Ya. Tapi macam kata bila Kuham kata dapat arahan daripada Lok kata dia sama lah kan. Oh, gerti saya melihat saya ada murni sifat Lok ni, dia mau menenteramkan keadaan. Yeah, a certain cost lah, I have to say. A certain cost lah. A certain cost. Because dia baru sepenggal yang pertama. Dan DAP sangat demokratik, dia tak pernah tangguhkan pilihan parti. Kita tengoklah akan datang apa berlaku. Okey. Ya. So adakah
kata-kata orang di luar sana yang menyatakan yang DAP ni mungkinlah kan berpecah dua, ada yang mendapatkan ini adalah satu gerakan nak undermine Anthony Low. Jadi ada sedikit insight yang boleh YB ceritakan. Live. Saya nak kata ya pun tak tahu, nak kata tak pun tak tahu. Sebab saya tak tahu. Okey. Tapi saya fikir saya harus mengakui bahawa dalam politik, apa parti pun persaingan tu ada. Tinggal lagi, ada setengah parti bersaing bakar kelambu, bakar rumah. Dalam, Ya. kan? Betul lah. Saya pernah bertanding di atas parti lain dan saya jadi calon. Jadi orang yang tak jadi calon sabotaj sampai saya kalah. Tapi dalam DAP setahu saya tak ada betul itu. Jadi dia bersaing. Dia mungkin tak bersetuju. Dia mungkin ada kelambu-kelambu kan, tapi dia tak ada lah bakar rumah. Betul lah. Kan? Kan? Sampai bakar rumah. Jadi itu disiplin yang harus ada. Ya. Ya, dalam politik memanglah segala itu berkemungkinan. Ya. Saya juga melihat, cuma nak tanya OB, how far, sejauh mana betulnya, saya dipahamkan katanya ahli-ahli parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri daripada parti DAP, mereka tidak dapat gaji sepenuhnya, OB. Tak, memang kena potong gaji. Potong ya? Kena potong gaji. Tak boleh ambil datuk-datuk apa sebelah ni. Kemudian tak boleh apply tanah. Oh, tak boleh apply tanah ya? Tak boleh. Oh. Sekurang-kurangnya, sebab saya naik pengurusi DAP Perak, saya tahu lah sebab itu arahan yang saya terima. Ya. Jadi kita tak dibenarkan ambil tanah. Sebab betul bagi saya, skandal-skandal ni tak, bukan saya kata tak mustahil, tapi susah nak berlaku dalam DAP lah. Potongan tu berapa nak bergaji dipotong tu? Kalau umpamanya seorang exco tu, dia boleh kalau 5,000 lebih sebulan. Dipotong gaji 5,000 Ya. potong. So, itu Kalau barangkali adun biasa, mungkin dalam 2,000 lebih. Dekat 2,000. 30% lah. Lebih kurang lah. 30%. Itu lagi belum campur kalau macam parti mengadakan majlis makan malam untuk kutip dana itu. Itu semua YB kena cari duit tu. Kena chip in lah. Kena contribute ya. Jadi maknanya bagi dia disebut bahawa jadi calon ni satu dipanggil privilege, suatu keistimewaan, bukan hak. Bukan hak. Yang keduanya, dia ada tanggungjawab. Dan dia sentiasa dipantau dengan tiap-tiap tahun kalau di Perak, kita kena submit report card. Ada report card ya? Ada. KPI lah. Lepas tu, kadang-kadang maksudnya kalau kita lain sikit pun jadi. Itu sebab ialah dalam politik ni lumrahnya, semua nak bersaing, semua nak jadi calon. Betul lah. Silap sikit dia out kan. Jadi bila saya nak kait balik pada YB sebut tadi, yang tidak boleh terima datukship, title-title tak boleh terima ketika berkhidmat. Ya. Jadi benda ni perlu diperjelaskan sebab ramai di luar sana yang beranggapan DAP menolak anugerah daripada raja-raja. Sebab yelah, mungkin kita pun dah dapat tahu baru ni Tan Sri Lim Kit Siang telah mengambil anugerah itu. Jadi ia sedikit sebanyak telah diffuse dia punya tuduhan ataupun fitnah yang menyatakan DAP tidak mengiktiraf raja-raja ataupun title daripada raja ni. So mungkin ini peluang untuk YB lah sebut perkara ni, cakap terus terang. Saya rasa itu dah banyak dipesongkan dan sengaja diceritakan untuk mengburuk-burukkan dia. Dia cuba kata selagi dia berkhidmat, jangan ambil kan, sebab dan saya rasa semua kita menerima bahawa sahabat dia kita ni baik atau tak baik sesudah kita habis. Ya. Selagi kita masih lagi dalam gelanggang, kita tak tahu entah nanti skor gol sendiri ke. Ya. Bukan? Satu, yang keduanya bukan tak ada pengecualian. Pergilah minta kebenaran dengan Jaksa Agung dan dia akan bentang dalam CEC tu, dalam jatuh keputusan. Central Committee ya. Ya. Jadi yang jadi problem ni bila main ambil saja. Itu yang jadi problem. Okey, YB, kita Tentang komen saya baca detail sikit lagi. Dua pihak tadi ialah Ketua Agung PAS, Taufik Hasan dan penerbit Harakat Gali Media serba nikah yang berhad. Kedua-dua mereka bersama PAS mewafatkan rayuan kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 4 Disember lalu. Perayu-perayu yang tidak berpuas hati dengan keputusan Hakim Mahkamah Seksyen selain keputusan yang diputuskan selepas perbicaraan di Kuala Lumpur pada 15 Disember merayu dalam Mahkamah Tinggi terhadap keseluruhan keputusan tersebut. Nampaknya selepas Mahkamah suruh dia orang bayar ni, dia orang tak nak bayar je lah, dia orang minta rayuan pula tak nak bayar ni. So kita tunggu je lah apa keputusan Mahkamah suruh bayar ke atau Mahkamah akan cakap tiba-tiba tak perlu bayar. So kita tunggu lah keputusan Mahkamah yang seterusnya. Saya terus menyokong kerajaan Berbadan Nabi Ibrahim. Assalamualaikum.